Hari ni aku nak share dengan korang semua cerita pasal movie Ultraman Cosmos vs Ultraman Justice The Final Battle. Movie ni dah ditayangkan pada bulan Ogos 2003 dan movie ni adalah sequel kepada Ultraman Cosmos 2 The Blue Planet. So sebelum korang tengok movie ni, better korang tengok dulu Ultraman Cosmos 2. Permulaan movie ni ditunjukkan yang pasukan SRC telah menemui tempat yang sesuai untuk menempatkan raksasa-raksasa bumi iaitu Lidorias, Golmede dan juga Bolgis. Jadi pihak SRC telah membina roket-roket untuk menghantar raksasa-raksasa tu ke tempat yang jauh dari bumi. Semua ni adalah hasil idea dan carangan daripada Musashi yang mahukan raksasa-raksasa tu ada tempat tinggal sendiri dan takkan diganggu oleh manusia. Kemudian, tanpa disangka-sangka, muncul sebuah robot yang bernama Glocker Pons yang mahu menghancurkan roket-roket yang hendak digunakan untuk menghantar raksasa-raksasa tu keluar dari bumi. Sebelum sempat Glocker Pons nak menembak, tiba-tiba muncul Ultraman Cosmos menyelamatkan keadaan. Pada masa tu, Musashi dan Cosmos dah berpisah. Jadi, Cosmos tak perlu nak seru-seru dia. Dengan mudah, Cosmos dapat memusnahkan Glocker Pons. Pada ketika itu, ada seorang perempuan bertanya kepada Musashi, kenapa Cosmos nak melindungi manusia? Musashi pun bertanyalah kepada perempuan tu, siapa engkau? Dan perempuan tu menjawab, akulah Justice. Lepas tu, datang lagi dua robot Glocker Pons dan menyerang Cosmos bertubi-tubi sampai dia jadi lemah. Bila Musashi melihat keadaan tu, dia pun bergabunglah dengan Cosmos. Dari mod Space Corona, selepas bergabung dengan Musashi, Ultraman Cosmos berubah mod menjadi Eclipse Mode. Kemudian, Cosmos pun membuat serangan yang melumpuhkan pergerakan dua buah Glocker Pons tu. Lepas tu, Justice dalam bentuk manusia perempuan berubah menjadi bentuk sebenarnya. Cosmos dan Justice saling berlawan dan dalam pertarungan tu menyaksikan Justice lebih kuat daripada Cosmos dan Cosmos tak mampu untuk bersaing dengan Justice. Sambil berlawan tu, Cosmos bertanya kepada Justice, kenapa kita ni nak kena saling berlawan? Tapi Justice tak menjawab soalan Cosmos tu. Justice terus serang Cosmos sampai color timer Cosmos tu berkelip-kelip. Kemudian, dua Glocker Pons yang dah lumpuh tadi berjaya diaktifkan semula oleh Ultraman Justice. Dua Glocker Pons tu kemudiannya melepaskan tembakan yang sangat kuat ke arah roket tapi berjaya dihalang oleh Ultraman Cosmos. Cumanya, bila tembakan tu dah mengenai Ultraman Cosmos, Cosmos menjadi lemah dan tak berdaya dan akhirnya berpecah menjadi partikel-partikel cahaya. Cosmos dan Musashi tu sebenarnya tak mati pun, tapi diorang berada di dimensi yang berbeza. Nanti aku ceritakan macam mana Cosmos dan Musashi ni akan dihidupkan semula. Selepas kejayaan mengalahkan Cosmos, Justice dalam bentuk manusianya pergi menemui semua pemimpin tentera dunia. Dia bagi tahu dalam masa 35 jam ada sebuah kapal perang angkasa bernama Giga Endra akan melepaskan tembakan ke bumi untuk menghapuskan semua hidupan di bumi. Bila ditanya kepada Justice kenapa nak musnahkan semua hidupan kat bumi, Justice kata dia dan ketuanya iaitu Delacion boleh nampak apa yang bakal berlaku 2000 tahun akan datang. Pada ketika itu, manusia telah menjadi ancaman yang sangat besar kepada alam semesta dan atas sebab itulah semua hidupan di bumi perlu dimusnahkan. Sementara tu, kawan-kawan Musashi masih percaya bahawa Musashi dan Cosmos masih lagi hidup. Malah, diorang berjaya menemui isyarat Cosmos dan Musashi di sebuah hutan di mana hutan itulah tempat pertemuan kali pertama Musashi dan juga Cosmos. Seorang kawan Musashi yang bernama Fubuki bertanya kepada Justice, kenapa Justice nak memusnahkan manusia sedangkan dia pernah melindungi manusia sewaktu Sandros datang menyerang bumi. Tapi Justice jawab dia bukan nak lindungi manusia kat bumi pun sebenarnya, tapi dia memang berniat nak kalahkan Sandros tu sebab Sandros tu dah banyak memusnahkan planet kat alam semesta ni. Justice kata Sandros ni sama je macam manusia, ada nafsu dan keinginan yang besar. Tapi nafsu dan keinginan yang besar tu akhirnya membawa kemusnahan. Fubuki pun katalah kepada Justice, manusia ada 2000 tahun lagi untuk ubah perangai. Jadi bagilah manusia ni peluang. Justice pun cakap, dulu pun dia pernah bagi Sandros peluang. Tapi 2000 tahun kemudian, Sandros tetap membuat kemusnahan. Jadi memang taklah dia nak bagi peluang kepada manusia. Tapi sebelum tu, aku nak tanya kat korang. Korang nak tak belajar cara buat duit dengan trade NFT?
Trade NFT adalah salah satu cara yang paling padu untuk buat duit pada masa sekarang ni. Dengan ilmu yang betul, korang boleh dapat untung yang lumayan hasil daripada trade NFT ni. Kalau korang nak belajar, dapatkan panduan video belajar cara trade NFT dalam bahasa Melayu ni daripada High Wealth. Memang sesuai untuk sesiapa saja yang baru je mula nak belajar cara trade NFT. So, kalau korang nak dapatkan video panduan cara trade NFT dalam bahasa Melayu ni, aku ada letak link kat ruangan komen kalau korang tengok kat FB. Kalau korang tengok kat YouTube, aku ada letak link kat ruangan description. Dan kalau korang tengok video aku ni kat TikTok, aku ada letak link kat ruangan bio. So, jangan buang masa, cepat-cepatlah belajar cara trade dengan NFT ni dan buat untung yang lumayan. Okay, sekarang kita sambung balik dengan cerita kita. Pihak tentera kat bumi dari pelbagai negara cuba menyerang kapal perang angkasa Giga Indra. Tapi malangnya, serangan diorang tak bagi sebarang kesan langsung kat Giga Indra. Malah, pihak tentera kat bumi juga turut menyerang sebuah kapal perang angkasa milik Delasion yang ada kat bumi. Akibat serangan tu, kapal perang angkasa milik Delasion telah melepaskan 4 robot Glocker Pond yang memusnahkan semua jet pejuang tentera dari bumi. Kemudian, tanpa disangka-sangka, 4 ekor raksasa yang pernah dibantu oleh Ultraman Cosmos dan juga Musashi telah menyerang 4 robot Glocker Ponds tu. Justice yang pada masa tu menyaksikan keadaan tu berasa terkejut sebab dia tak sangka raksasa-raksasa tu sanggup berkorban untuk melindungi manusia. Dengan bantuan 4 ekor raksasa tu, 2 buah robot Glocker Ponds berjaya dimusnahkan dan 2 robot tu lagi telah bergabung dan menyebabkan diorang berubah menjadi robot yang baru dipanggil sebagai Glocker Rook. Pada masa tu, Justice dapat detect ada seorang budak perempuan ni sedang menjerit meminta tolong. Dan bila dia pergi kat budak perempuan tu, tengok-tengok budak perempuan tu tengah cuba untuk menyelamatkan anjing dia yang bernama Cosmos yang tersekat ataupun terperangkap dalam runtuhan bangunan. Justice suruh budak perempuan tu larikan diri, tapi budak perempuan tu kata tak nak sebab nyawa Cosmos tu lagi penting daripada dia. Cosmos yang anjing tu lah Bila Justice tengok budak perempuan tu lagi pentingkan nyawa anjing dia dan kemudian dia tengok pula raksasa-raksasa yang sanggup korbankan diri untuk melindungi manusia dan juga bumi, tiba-tiba Justice menjadi insaf. Justice pun berubahlah menjadi bentuk Ultra dan berlawan dengan Glocker Rook dan dengan mudah dia dapat memusnahkan Glocker Rook. Ingatkan, benda dah settle. Sekali kapal perang angkasa milik Delasion yang memang dah ada kat bumi tu berubah menjadi robot yang dipanggil sebagai Glocker Bishop. Sementara tu, kat hutan tempat pertemuan kali pertama Musashi dan juga Cosmos, semua kawan-kawan Musashi berjaya mengesan kedudukan isyarat yang dihantar oleh Cosmos dan juga Musashi. Tapi, diorang tak tahu macam mana nak hidupkan balik Musashi dan juga Cosmos. Lepas tu, datang 2 alien Jiashi yang pernah dibantu oleh Musashi dalam movie The Blue Planet. 2 alien Jiashi yang bernama Jin dan Xiao tu mengatakan Musashi dan Cosmos berada dalam Ultra Dimension, iaitu sebuah dimensi di mana manusia biasa tak boleh nampak diorang dan tak boleh pegang diorang. Tapi yang penting, diorang berdua tu masih lagi hidup. Jadi, Jin dan Xiao bagi tahu kepada semua kawan-kawan Musashi cara untuk menghidupkan semula Musashi dan Cosmos ialah dengan menggabungkan perasaan diorang semua dan tukarkannya menjadi tenaga untuk menghidupkan semula Cosmos dan juga Musashi. Pada masa yang sama, Ultraman Justice sedang berlawan dengan Glocker Bishop. Tapi Glocker Bishop ni memang kuat gila dan Ultraman Justice menghadapi masalah untuk mengalahkannya. Di saat Justice hampir dikalahkan, Cosmos datang membantu selepas dia berjaya dihidupkan semula oleh kawan-kawan Musashi. Cosmos kemudiannya membantu memulihkan tenaga Ultraman Justice dan lepas tu dua-dua Ultraman tu berjaya mengalahkan Glocker Bishop. Kemudian, kedua-dua Ultraman ni pun terbanglah ke angkasa lepas untuk menghalang kapal perang angkasa Giga Indra daripada melepaskan tembakan yang boleh memusnahkan semua hidupan kat bumi. Cosmos dan Justice pun menggabungkanlah serangan diorang berdua untuk memusnahkan Giga Indra. Tapi serangan diorang tak bagi sebarang kesan langsung, weh. Cosmos dan Justice cubalah menyerang guna serangan masing-masing, pun tak ada sebarang kesan yang berlaku. Lepas tu, Giga Indra pun melepaskan tembakan untuk memusnahkan semua hidupan kat bumi. Ultraman Cosmos dan Justice cuba untuk menghalang tembakan tu. Tapi tembakan tu terlalu kuat dan menyebabkan Cosmos dan Justice pun lenyap. Ingatkan, Cosmos dan Justice dah lenyap selama-lamanya.
Tengok-tengok ada sesuatu yang menolak semula tembakan yang dilepaskan oleh Giga Endra ke arah kapal perang angkasa itu semula. Rupa-rupanya ada keajaiban yang telah berlaku. Satu Ultraman baharu telah muncul hasil daripada gabungan Cosmos dan juga Justice. Shao dan Jin iaitu alien dari planet Jiashi mengatakan apabila dua kuasa terhebat dalam alam semesta bertemu, dia akan menunjukkan rupanya yang sebenar. Ultraman baharu tu pun tolaklah tembakan yang dilepaskan oleh Giga Endra sampai tembakan tu termasuk balik dalam kapal perang angkasa tu dan menyebabkan Giga Endra meletup dan berkecai. Kemudian, kedengaran suara Dilation yang bertanya kepada Ultraman baharu tu, "Kenapa nak melindungi manusia, wahai pahlawan legenda, Ultraman Legend?" Dilation ni dia tak pernah tunjukkan rupanya macam mana. Yang kita tahu rupa kapal perang angkasa dia dengan rupa robot-robot dia je. So Dilation ni memang kekal misteri lah wajah dia macam mana. Lepas tu Ultraman Legend pun berpecah menjadi Ultraman Cosmos dan Ultraman Justice semula. Ultraman Justice pun bagi tahulah kepada Dilation yang dia dah mula nampak kebaikan-kebaikan yang ada pada manusia seperti mana yang Ultraman Cosmos nampak. Sehinggakan Ultraman Cosmos sanggup untuk melindungi manusia. Kemudian Dilation pun kata dia percayalah dengan kata-kata Ultraman Cosmos dan juga Justice, dan selepas tu Dilation dan angkatan tenteranya pun menghilangkan diri. So itulah dia cerita ataupun isi utama yang berlaku dalam movie Ultraman Cosmos versus Ultraman Justice The Final Battle. Movie ni juga menampilkan kemunculan pertama Ultraman Legend, dan daripada movie ni jugalah kita tahu Ultraman Legend ni adalah rupa sebenar Ultraman Cosmos dan juga Ultraman Justice.